program yang bertajuk Imatilah Kerja Sebagai Ibadah. Dipersilakan kepada Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي برزة الأسلمي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن علمه فيما فعل وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق وعن جسمه فيما أبلاه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Yang dimuliakan saudara pengacara majlis, seronok saya disambut kami tadi datang kemari, alhamdulillah. Yang berbahagia rakan sejawat saya Datuk Halidan, yang berbahagia orang juga orang yang utama di Wakaf Pahang, Datuk Syakir, Dr. Syakir bersama dengan kita, kepada sahabat-sahabat di sini, MPB, saudara dan saudari yang dimati sekalian, insya-Allah. Tadi sebenarnya yang diterangkan, saudara, sekarang ni nak dikaitkan dengan apa bulan sekarang ni. Bulan sekarang ni Februari. Tapi bulan bagi kita yang sebenarnya, bulan yang ada di sisi Nabi Muhammad, bulan yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bulan yang saudara-saudara sepatutnya lebih conversant jika dibandingkan dengan Februari, Mac, April, ialah bulan Islam. Dan bulan Islam hari ini, ketika ini adalah bulan Syaban. Bulan yang Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan inilah bulan, antaranya 3 bulan, Rajab, Syaban, Ramadan adalah merupakan bulan-bulan utama dalam kehidupan insan di permukaan bumi ini. Dan dalam bulan ini ada 4-5 perkara. Saya tidak menyebutkan semuanya. Bersama sekali pertingkatkan ibadah. Pertingkatkan ibadah. Ibadah ini ada 2. Satu ibadah khusus, satu ibadah umum. Ibadah khusus, salatnya, puasa hari Isnin dengan hari Khamisnya, tuan berkhidmat yang baik dengan mak dan ayahnya, itu satu. Tapi satu lagi lah ibadat umum yang sudah berada di MPB ni. Tuan di bahagian kejuruteraan ke, di bahagian pentadbiran ke, di bahagian keuangan ke, di bahagian pengindahan ke. Sini ada bahagian pindahan kan? Sikit. Ada. Bahagian pengindahan ke, bahagian enforcement ke, kan marilah kita mudahai pada hari ini insya-Allah untuk memikirkan. Kalau kita dah berkhidmat 10 tahun, dah berkhidmat 15 tahun, 20 tahun, atau nak pencen 2 tahun lagi, tengok sedikit ke belakang. Apa yang kita lakukan ni, ibadah atau tidak ibadah? Yang saya akan berikan nanti prasyarat ibadah atau bukan ibadah. Kalau tidak ibadah, malang sungguhlah, malang. Malang sungguh. Saya nak minta maaf, Datuk, saya nak cerita diri saya sikit. Saya pegawai PTD. Dan saya telah berkhidmat tak lama lah, 19 tahun saja. Saya berhenti dan saya menjadi konsultan, management consultant. Bersama saya ada 238 MNC, multinational corporation. Dan saya biasa bagi dengan program dengan Shell, Nun di Brunei. Tiap-tiap 2 minggu saya pergi ke Brunei untuk memberikan program kepada orang Shell daripada Asia Pasifik. Masalah-masalah China ke daripada Asia Pasifik, 40 orang. Saya bagi khidmat mereka, khidmat management kepada mereka. Lepas tu saya masuk siasat. Saya ahli parlimen. Saya ahli Dewan Undangan Negeri dan saya ahli Exco Kerajaan Negeri Selangor. Dan pada masa yang sama, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya juga diberikan ruang dan peluang untuk mengepalai beberapa NGO, termasuklah Yayasan Kebajikan Sabha. Kemudian yang sekarang ini yang terakhir ialah Yayasan Husnul Khatimah. Yayasan Husnul Khatimah. Nah, saya cerita diri saya ini sikit saja ya, sikit saya ceritakan. Saya cubalah sedaya upaya dengan sikit ilmu yang ada pada saya, dengan sikit keyakinan yang ada pada saya,
dengan didikan daripada mak dan ayah saya dan didikan perkelilingan saya cubalah menjadikan kerja itu sebagai ibadah. Kalau tidak, tuan-tuan dan puan, sebagai PTD-nya memang bagus, gaji bagus. Saya pernah jadi timbalan ketua setiausaha, saya pernah jadi timbalan ketua pengarah, saya pernah menjadi pengarah, ketua pengarah dan sebagainya. Bagus. Gaji bagus, jawatan bagus, rumah bagus, kereta bagus, pembantu bagus, driver bagus, bagus semuanya. Dan bila saya jadi ahli parlimen, Masya Allah, tuan-tuan dan puan, lagi satu tingkat lagi. Jadi exco pula kerajaan negeri. Lagilah tuan-tuan, keliling. Kadang-kadang kita nak pergi sana, polis escort di depan kita. Ada dia, polis bersama-sama dengan kita dan sebagainya untuk menentukan kita sampai kepada masa dan ketika yang tepat. Apa yang saya nak sebutkan? Kalau semua yang Allah beri kepada saya, kepada Hasan Ali ini, tidak saya dedikasikan apa yang saya lakukan sebagai ibadah, maka saudara, malang besarlah hidup saya. Sebab Allah ada bagi peluang kepada tuan-tuan. Allah ada bagi peluang kepada saya. Saya tengok tuan-tuan, bilik mesyuarat tuan-tuan ni, lillahi ta'ala saya cakapkan, this is one of the finest in Malaysia. One of the finest bilik mesyuarat. Saya dah tengok bilik mesyuarat Jabatan Perdana Menteri. Saya duduk di situ pun. Kan? Kebanyakan dalam PTD, saya di Jabatan Perdana Menteri. Saya pernah jadi DO. Tuan saya pernah jadi DO Kuala Selangor. Kan, Jadi maknanya, saya dah tengok. Tapi tuan-tuan punya ni, tuan-tuan punya bilik mesyuarat ni, one of the best. Agaknya di Pahang tu, susah nak cari macam ni tu. Kan, maknanya, dari segi infrastruktur, dari segi facilities, saya dah jumpa Datuk Ros 2 kali dah. Yang terbaru baru 2 minggu yang lepas, tak sampai pun 2 minggu yang lepas. Nak cerita dengan Datuk Ros tentang Kompleks Anjung Husnul Khatimah Kampung Lebu. RTP. Tadi kita RTD atau RTP. Perempuan pergi tengok lah. Pergi tengok. Berapa orang yang sedar, yang tahu. Saya dah berada dekat situ dekat setahun dah ni. Dan sekarang kita sebab buat kerja-kerja tanah. Yang itu dedikasi seluruhnya ibadah. Yang buat kerja kena ibadah, yang tolak jentera ibadah, yang tolak tanah ibadah, yang kompakter ibadah, excavator ibadah, datang pagi ibadah, datang tengah hari ibadah. Sebab apa yang dilakukan itu didedikasikan seluruhnya kerana dan untuk Allah. Inna salati. Lagi apa lagi? Wa nusuki. Wa mahyaya. Lagi? Wa mamati. Apa lagi? Lillahi Rabbil Alamin. Inilah prinsip yang saya pegang. Saya harap sahabat-sahabat saya daripada pentadbiran, sahabat-sahabat saya daripada keuangan, sahabat saya daripada kejuruteraan, sahabat saya daripada enforcement, sahabat-sahabat saya daripada pemeliharaan, pengindahan, sahabat-sahabat saya yang dalam OSC-nya, semua sahabat-sahabat saya ni. Saya harap mari kita jadikan doa iftitah ini sebagai guidance, sebagai pembimbing dalam kehidupan kita. Apapun akhirnya, tuan-tuan kat sini akan bersara umur 60. Itu bersara kerja. Dan kita akan disarakan sepanjang-panjang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila malakal maut datang bertemu kita, kita tidak lagi bersara di dunia ini, disarakan hidup di dunia ini. Dua perkara. Satu, kita disarakan di tempat kerja. Umur 60 kita disarakan. Saya nak bagi tahu ya. Saya kerja sebagai DO. DO ni apa DO tak boleh buat? Tanah di bawah DO. Pada masa saya dulu, kan, local government, perbandaran sama dengan DO. Satu office saja. Satu, DO jaga tanah, DO jaga pentadbiran daerah, DO juga jaga local government. Ketika saya dululah. Apa saya tak boleh buat? Apa duit yang tak boleh masuk? Kalau saya nak satu hari 30,000, saya boleh dapat 30,000. Serius, saya boleh dapat 30,000. Tapi saya nak bagi tahu, ayah saya seorang imam. Ayah saya guru agama, ayah saya guru Quran, mak saya guru Quran. Pagi-pagi ayah saya, sejak saya umur 6 tahun, mesti ketuk pintu saya. 8 orang adik-beradik. 6 laki-laki, 2 perempuan. Mesti ketuk pagi-pagi. At 5:30, my father used to knock my door.
At 5:30 every morning. Bangun, masjid, bangun, subuh, bangun, subuh, bangun masjid, subuh. Saudara, ayah saya sampai kami dah beranak, berbini, ya. Bila ayah saya hidup, ayah saya dah meninggal 25 tahun yang lalu. Bila berjumpa dengan saya, berjumpa dengan anak-anak, dua soalan dia akan tanya. Pasti dia akan tanya. Pertama, dah solat ke belum? Kedua, dah baca Quran ke belum? Dah solat ke belum? Dah baca Quran ke belum? Inilah azimat saya dalam hidup. Bila dah solat belum, dia dah baca Quran belum, tuan-tuan dan puan, sebagai DO. Sebagai DO, saya nak bagi tahu, sebagai DO, ketika itu, DO boleh lulus TOL NAMECA. DO boleh. Sekarang tak boleh dah. Sekarang tak boleh. Kalau NAMECA, dekat Kuala Selangor, DO Kuala Selangor tu, tepi jalan tu, ESO nak buat stesen ESO kat situ, dia nak minta 1,5 ekar. Apa dia tak boleh bagi kat saya? Saudara, syaitan ganggu saya. Syaitan ganggu tuan-tuan juga. Iblis ganggu tuan-tuan. Iblis ganggu saya satu masa dulu. Tapi kadang-kadang bila iblis ganggu saya, iblis seolah-olah nak menang. Ketika itu ada masanya dia nak menang dah. Hasan ambil, Hasan ambil. Saya ketika itu tuan-tuan ni, muda lah tuan-tuan. Saya muda ketika itu. Berasa nak ambil. Tapi masa saya buat decision nak ambil, saya bagi tahu dia tuan-tuan ni, ada satu bisikan dalam dada saya. Saya nak bagi tahu semua ni. Ada satu bisikan dalam dada saya. Apa bunyi bisikan tu? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Saudara-saudara, anak-anak ini, anak-anak saya semua ni. You are all my children. I am 76 years old. You are all my grandchildren. Some of you my grandchildren. My grandchildren yang besar sekali, 25 tahun dah umur dia. Grandchildren. Grandchild. Saya nak nasihat. Jangan sama sekali you ambil ar-rashi wal murtashi finar. Pemberi, penerima rasuah, neraka. Tangan ini tak ambil. You tahu saya jadi exco, saya jaga agama, saya jaga infrastruktur. Infrastruktur bajet Negeri Selangor ni antara bajet yang paling besar di Malaysia, 2.5 billion. Pahang jauh di bawah. 2.5 billion infrastruktur tu, 60% daripadanya infrastruktur. I took care of the 60% of 2.5 billion. 723 kontraktor di bawah saya tu. Kelas A sampai kelas F. Apa yang mereka tak boleh bagi saya tu? Tahu okey. Satu projek 40 juta, apa dia tak boleh bagi saya tu? Tapi bisikan ini terus ada. Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Saya bersara, dah tua sekarang ni. Saya boleh tidur malam dengan nyenyak. Saya boleh bangun pagi dengan fresh. Saya boleh rukuk dan sujud. Minta maaf lah tuan-tuan. Adalah elemen khusyuk sikit untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab SPRM tak ganggu saya. Polis tak ganggu saya. Mana-mana enforcement tak ganggu saya. Lawyer tak ganggu saya. Hakim tak ganggu saya. Mahkamah tak ganggu saya. Lagi satu tuan-tuan, saya yakin saya ada 8 orang anak, 16 orang cucu tuan-tuan ni. Saya yakin I have fed all my children dengan duit yang halal. I fed all my 8 children with money which is halal. Tuan-tuan nak tahu hadis? Ini kita pakar ni. Dr. Syakir ni. Mana dok? Ustaz Fariduddin ni pakar dia. Atas satu hadis mengatakan, daging yang tumbuh dalam diri anak Adam itu, daging itu tumbuh daripada bahan yang haram, seperti rasuah. Maka yang layak bagi daging itu apa, doktor? Maka yang layak bagi itu daging itu ialah apa? Bagi yang layak bagi luar itu ialah api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ada tak kezaliman mak bapak yang paling zalim selain daripada menerakakan anak kita? Masya Allah. I'm not prepared to put my children into hell. I'm not prepared. I'm not prepared to put my wife getting into hell. I'm not. I'm not that zalim. I'm not that zalim. I cannot be zalim. Cubalah.
Saya faham, saya tahu sangat. Enforcement, saya tahu sangat, saya tahu. Tuan-tuan tak boleh kelip-kelip dengan saya. I know, yang meluluskan, I know. Berapa banyak tuan-tuan dan puan di majlis perbandaran, di mana-mana perbandaran, di Malaysia, di dunia ini. Tuan-tuan punya kuasa yang sangat besar. Meluluskan bangunan, meluluskan itu, meluluskan ini dan sebagainya. Meluluskan lesen, berapa banyak lesen tuan-tuan luluskan. Saudara, jangan menerakakan anak. Please. Do not intentionally put your children into hell. Don't do that. Sebab itu tuan-tuan dan puan, saya nak minta diri saya terus. Dan sekarang ni tuan-tuan dan puan, apa yang saya buat ni? Apa yang saya buat? Saya buat, minta maaf Datuk, saya nak sebut sikit. Selalu saya sebut ni. Yang sekarang ni rakaman ni, TikTok pun rakam terus ni. Live, apa ni, Facebook pun live sekarang ni. Saya, oleh kerana ayah saya selalu tanya saya, bila jumpa saya, walaupun dah besar panjang, dah beranak pinak, dua soalan tu mesti tanya. Kau dah salat belum? Kau dah baca Quran belum? Minta maaf lah tuan-tuan, saya minta maaf. Saya mula semayang umur 6 tahun. Saya belajar di Amerika Syarikat 7 tahun. Buat PhD, Masters PhD di Amerika Syarikat. Tempat saya belajar buat PhD dan Masters, tempat yang paling dingin sekali. Paling sejuk. Nama tempatnya Masters di Pennsylvania. PhD saya di Wisconsin. Wisconsin tu separas dengan Kanada, ada tempatnya tinggi sikit daripada Kanada. 6 bulan tak ada salji, 6 bulan ada salji. You know what? Sampai waktu wuduk, kalau kita berada di luar, tak ada air. Salji tu, tuan-tuan, saya ambil salji tu, lomor dekat mulut di muka-muka. Ambil wuduk, tuan-tuan. Tapi salat tak tinggal. InsyaAllah salat tak tinggal. Itulah kekuatan yang ayah saya bagi kepada saya. Dan itulah azimat yang ada pada saya. Dan saya tetap kepada anak saya. Saudara, saya didik anak 8 orang. Me, I got 8 siblings among us. I got 8 children also. 8 orang. 5 lelaki, 3 perempuan. Saya didik anak-anak tengah-tengah kota raya Kuala Lumpur tu. Tentang kota raya, namanya Taman Tun Dr. Ismail. Pernah tahu tak? Pernah dengar Taman Tun Dr. Ismail? Tengah-tengah tu. Depan Taman Tun Ismail tu, dalam 3 minit daripada rumah saya, 4 minit, Wan Utama. Wan Utama ni nombor 6 shopping center yang terbesar di Asia. Apa yang tak ada kau nak utama? Taman Tun Dr. Ismail tu, tuan-tuan puan, satu-satunya dekat Malaysia, kalau nak berarak, nak minum alkohol, benda-benda yang arak, jenis-jenis arak tu, Jerman punya arak, ada outlet Jerman di Taman Tun. Jepun punya arak, ada outlet Jepun. Swiss punya arak, Switzerland, ada outlet Switzerland. Hanya Taman Tun saja dia. Tuan-tuan, kelab malam berapa banyak di Taman Tun. Tuan-tuan, dan saya nak sebut ya, dia punya, Datuk, dia punya, apa ni, dia punya wayang, dia punya skrin wayang. Tak salah saya ada 8. Satu-satu skrinnya daripada satu sudut ke satu sudut, tuan-tuan. Di situlah saya didik anak saya. Minta maaf lah tuan, saya cakap saya minta maaf ni. Anak saya yang tua sekali 50 tahun, tuan-tuan. Yang kecil sekali dalam 30 tahun umur anak saya. Tapi macam mana saya didik di tengah-tengah kota raya. Tuan-tuan, dengan didikan itu, rumah saya, minta maaf lah, kerana anak ramai ni, rumah saya bilik berbanyak tu. 7 bilik rumah saya tu. 7 rooms. Rumah saya 7 rooms. Pagi-pagi tuan-tuan akan dengar, insyaAllah dia tiap-tiap bilik. Selepas subuh, bacaan Quran bilik yang pertama. Bacaan Quran bilik yang kedua. Dan master bedroom saya, bilik yang ke-7, tuan-tuan akan dengar bacaan Quran. Satu hari, tuan-tuan, saya wajibkan diri saya baca khatam 1 juzuk atau 2 juzuk. Hari ini 1 juzuk. InsyaAllah 2 juzuk nanti. Hari yang ke-18 biasanya saya khatam Quran 30 juzuk. Hari 18 khatam Quran 30 juzuk. Yang inilah sebenarnya, tuan-tuan. Saya nampak syurga, saya nampak neraka. Minta maaf saya cakap. Selagi kita tak nampak bayangan syurga dan neraka, selagilah tuan-tuan berpesta dengan segala macam bentuk, tuan-tuan dan puan, yang Allah amat tuan-tuan amat murka dengan segala kemudahan yang kita dapat. Tetapi tuan-tuan dan puan, we have misused the kemudahan.
We have misused, unfortunately, because religion is not in our heart, we have misused all the facilities given by God. Saya tak kata tuan-tuan jangan silap. Saya tak kata ini umum tuan-tuan dan puan. Saya tahu. Saya sangat tahu. Tapi saya nak bercakap dengan anak-anak saya ni. I am treating you, of course, some of you first time jumpa ni. Tapi tuan-tuan dan puan ni, saya haraplah. Akhirnya saya nak sebut, saya pun tak mau panjang-panjang. Mungkin ada soal jawab ke? Ada? Tak ada? Tak ada? Nak tanya wakaf lebih sikit lagi? Okay. Saya nak tutup ni dengan 5 perkara. Pertama, saudara, biar kita menangis di dunia, jangan menangis di akhirat. Hari Jumaat, tuan-tuan pergi masjid, perempuan pun, kalau suami tak bawa pergi masjid, Jumaat depan ni, dengan suami, kena ada mahram, pergi masjid. Sebab hari Jumaat masjid biasanya membaca dalam rakaat yang pertama, Alif Lam Mim Sajdah. Rakaat yang kedua, surah Al-Insan. Apa di antaranya tuan-tuan? Bacaan dalam Alif Lam Mim Sajdah tu dalam rakaat yang pertama tu, walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Gambaran orang menyesal di akhirat. Orang engineering menyesal. Orang jaga OSC menyesal. Orang jaga enforcement menyesal. Apa dia gambaran menyesal? Dia menyesal di akhirat. Apa dia kata? Aku dah tengok, wahai Allah. Aku dah tengok orang yang kau seksa ini. Antara orang yang kau seksa itu, wahai Allah, isteri aku kau seksa. Anak-anak aku kau seksa. Teman-teman aku kau seksa. Tuan-tuan, seksa di padang mahsyar ni, jangan main ni dalam padang mahsyar. Saudara, wasami'na, aku dah lihat, aku dah dengar jeritan-jeritan mereka. Di mana di padang mahsyar? Saudara nak yakin ini rukun iman, tak nak yakin ini rukun iman, saya serahkan kepada saudara. Tetapi saya yakin saudara orang yang beriman mesti yakin hari akhirat, percaya pada hari akhirat ialah salah satu daripada 6 rukun iman. Mesti. Saudara, sebab itu saya nak mengatakan, insya-Allah ya, marilah kita bersama-sama. Yang pertama tadi, tuan-tuan dan puan, ya, jelas dalam kepala kita, kita datang ke MPB ini, tuan-tuan datang pukul 8, balik pukul 5, setiap saatnya adalah terbaik ibadahnya. Nombor 2, saya nak beritahu, supaya kerja kita menjadi ibadah ni, tuan-tuan, you are subjected to few rules. Ini dipanggil Al-Ahkamul Khamsah, rukun yang 5. Apa dia? Apa-apa yang kita buat ni tuan-tuan, subjek yang pertama kepada wajib. Tolong customer wajib, tolong klien wajib, tolong pembayar cukai wajib, tolong menyegerakan apa juga yang patut disegerakan wajib. Saudara, tolong orang miskin wajib, tolong squatters wajib, tolong pekerja-pekerja ni, tu apa ni, pekerja-pekerja, bukan pekerja-pekerja ni, orang apa ni, pedagang kecil ni, pedagang kecil, kita panggil apa? Penjaja, sorry. Penjaja ni wajib tuan-tuan, wajib. Nah, kita kena tolong. Masya Allah tuan-tuan, tolong satu orang ni, tuan-tuan tolong satu orang, hasil daripada tuan-tuan tolong satu orang, hasilnya baik kepada B, kepada C, kepada D, kepada E. Seluruh apa yang dilakukan E, B, C, D, E ni, pahalanya pergi kepada saudara. Saudara nak buat amal jariah dekat sini tuan-tuan, saya tak tahulah tuan-tuan, daripada pagi pukul 8 sampai pukul 5, banyak sungguh, numerous outlet for jariah. Numerous. Senyum dengan orang yang datang ni, pakcik duduk, pakcik duduk. Sekejap lagi saya datang, pakcik duduk. Saudara lalu kan orang datang pagi tu nak bayar bil. Saudara datang, saudara keluar daripada saudara punya cubicles, saudara lalukan dia. Dia nak balik, saudara lambai tangan. Assalamualaikum pakcik, jumpa lagi pakcik. Saudara buat.
Saudara setengahnya tak pandang dia pun, saudara pandang mesin saja. Imagine, saudara. Where is humanity? Where is humanity? You look at the machine. You don't look at the man. You know? Dihulurkan dia. Kadang-kadang hulurkan dia. Daripada tingkap kecil tu je kita hulurkan dia. Ini resip. Saudara, ingatlah. Saudara ada jawatan, mungkin pengarah, mungkin penolong pengarah, mungkin timbalan pengarah. Itu sementara, tuan-tuan dan puan. Sudah akan ditanya oleh Allah. Pasti saudara akan ditanya oleh Allah. Yang ketiga, untuk tuan-tuan kerja ni, supaya tercatat sebagai ibadah, mesti tidak meninggalkan amalan asas. Apa amalan asas? Solat. Jangan tinggal solat. Saya dah baca hadis ni. Tuan-tuan kalau dengar hadis ni, tuan-tuan takut. Tapi saya bacakan juga. Man taraka as-salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Besok kalau ada ustaz-ustaz datang, tanya, ada tak ustaz hadis tu? Man taraka yang lain, hadis yang lain yang dekat dengan itu, al-ahdu alladhi bainana wa bainahumus salah faman tarakaha faqad kafar. Janji setia Allah kepada makhluk yang diciptanya diikat oleh solat. Siapa yang meninggalkan solat dengan sengaja, maka telah kafir terang-teranglah dia. Jangan, tuan-tuan. Tuan-tuan, perempuan nak beristerikan suami yang kafir? Tuan-tuan nak beristerikan suami yang kafir? Tuan-tuan nak melahirkan anak-anak yang kafir? Jangan, tuan-tuan. Salat, 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 salat. Cukuplah dengan salat tu. Banyak lagi lah. Nombor 4, tuan-tuan dan puan, apa yang kita lakukan ni mesti ikut cara seorang manusia melakukannya. Bukan cara kita punya pengarah, bukan cara yang dipertua. Bukan. Cara yang dipertua tu level 3, level 4, level 1 yang paling atas sekali. Cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakaf cara Nabi Muhammad, zakat cara Nabi Muhammad. Saudara, duduk di sini kita mendengar majlis ilmu ni, cara Nabi Muhammad. Penyampaian cara Nabi Muhammad. Inti cara Nabi Muhammad. Makan cara Nabi Muhammad. Kalau makan, minum semua cara Nabi Muhammad, takkan 8 jam kerja tak ikut cara Nabi Muhammad. Apa ikut cara Nabi Muhammad? Pertama niat. Tuan-tuan, saya risau kalau dia tuan-tuan dah bekerja ni. Tuan dah berapa lama kerja, tuan? Farid kan? Farid berapa lama kerja? 13 tahun. 13 tahun. 13 tahun, tuan-tuan. Lama lagi ni. Lama lagi. 13 tahun. Kalau 13 tahun, tuan-tuan, 13 tahun, dalam kepala kita bekerja dapat surat lantikan daripada MPB. Yang satu. Dan kita diletakkan, tuan-tuan, di satu unit. Katakanlah unit kewangan. Diletakkan dekat situ. Tuan-tuan, 2. Dan kita pun bekerja. Dalam kepala dia, aku bekerja dengan MPB. Dalam kepala dia, ketua aku ialah yang pertama YDP. Dalam kepala dia, ketua aku ialah ketua unit. Dalam kepala dia, ketua. Saudara, kalau sampai mati, sampai pension, itulah kita punya arti kerja, arti tanggungjawab. Fail atau fail? Fail. Kita bekerja kerana Allah. Bertanggungjawab pada YDP ni sementara. Bertanggungjawab dengan Allah kekal. Tolonglah adik-adik, anak-anak yang saya muliakan sekian. I'm very sincere. I'm very sincere. Saya datang bukan ada apa-apa, tuan-tuan. Patutnya saya tidur kat rumah umur 76 tahun. Saya ada 16 cucu, saya boleh main dengan cucu, saya boleh main dengan anak, saya boleh main dengan isteri. Tapi saya datang ke mana? I got no reason really to come here. Saya pun dah alhamdulillah. Semua Allah dah bagi saya. Semua Allah dah bagi saya. Pangkat, kedudukan, semua Allah dah bagi kepada saya. Tapi saudara, saya tu make sure saya, anak-anak, isteri dan teman-teman semuanya atas sikit yang saya bagi dengan ilmu yang saya ada, saya hendak kita semua dilorongkan ke jalan Allah dan menjadi Allah pilih kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu target saya. Saya hendak kita punya employee kat sini berapa? 200 berapa? 250 lebih. Siapa yang jaga apa ni? HR siapa jaga? Kita jaga HR. Siapa HR? Pak di Darussalam.
Farida. Faidah. Mana Faidah? Oh, ada program. Pembantu Puan Ida siapa? Kerani besar Puan Ida siapa? Belakang. Berapa? Kita punya jumlah semua manpower kita. Hari ini jumlah manpower kita sebenarnya berapa? Berapa lelaki, berapa perempuan? Ai. Tak apa. Saya tarik balik soalan tu. Saudara, yang akhirnya saya sebutkan yang kelima. Yang kelima, tuan-tuan dan perempuan ni, saya harap sangat tuan-tuan. Saban hari tuan-tuan beli barang, saban hari tuan-tuan singgah di pasar malam, saban hari tuan-tuan hujung minggu tuan-tuan pergi ke pasar tani. Belilah barang-barang itu daripada duit yang halal. Belilah barang-barang keperluan itu daripada duit yang halal. Tuan-tuan bagi tahu saya, orang yang rasuah ni, tu bagi tahu di mana tunjuk saya satu contoh orang rasuah boleh hidup sampai akhir hayat dengan senyum. Dalam dunia dia senyum, di akhirat dia senyum. Gambaran-gambaran tu. Bagi tahu nama satu orang. Tak ada. Memang tak ada. Sebab orang rasuah, Allah Subhanahu Wa Taala akan godek hati dia. Ni akan godek hati dia. Dia tidak akan merasa apa yang dinamakan sebagai, tuan-tuan dan puan, rasa seronok, rasa dia telah seronok sangat dalam dunia ni, seronok sangat hidup ini, rasa selesa sangat dia, selesa dalam hidup ini. Tak ada. Dia akan diburu oleh rasa ketakutan, takut. Saya nak cerita Datuk sikit aja. Sahabat saya tu, masa saya jadi exco, dia orang besar, setiausaha kerajaan negeri, agak-agaknya nombor 2 lah tu. Saya tak mau sebut lah kan. Nombor 2. Pencen, tinggal 4 tahun lagi nak pencen. Pencen, berapa pencen? Banyak pencen dia. Spesial B dia. Masya Allah. Kena tangkap tu. Isteri dia, guru besar tu. Pengetua isteri pengetua. Anak-anak dah besar, ada 4-5 orang ni. Isteri sampai tak keluar rumah tu. Berhenti tu, jadi cikgu. Tak boleh keluar, tak boleh pandang muka manusia. Tuan-tuan nak buat macam itu ke isteri kita? Nak buat macam itu ke anak-anak kita? Kalau misalnya kita terlibat dalam rasuah ni. Jangan. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan kena tangkaplah kena rasuah. Sekarang ni hari-hari Citi SPRM tangkap orang. Orang PBT-nya, di luar PBT-nya. Orang bisnesnya, di luar bisnes. Hari-hari. Saudara baca, terasa apa? Nothing to you? Nothing? Saudara, not nothing. Tuan-tuan, neraka dunia sudah menjelma. Isteri kita sudah merasakan sifat neraka dunia. Anak kita merasakan sifat neraka dunia. Anak kita diejek-ejek dalam kelasnya. Bapak kamu rasuah, apa kamu rasuah. Kau tengok dalam gambar ni. Tengok gambar ni. Tu. Polis pun tu, saya minta maaf dia. Tahun 2022 sampai yang terakhir tu, 5,073 tak salah saya. Kes tu, polis. Yang dibuang kerja tu, ramai buang kerja. Ini semua orang tahu. Bukan saya apa, tak semua orang tahu. Dilapor, jangan sebut ni yang dilapor. Saya tak sebut yang tak dilapor. Semuanya sebut, ketua-ketua pun sebut. Tapi saya nak menyebutkan tuan-tuan dan puan, jagalah anak kita, jagalah isteri kita. Tuan-tuan, kalau sayangkan anak, jangan nerakakan mereka. Kalau sayangkan anak, jangan minta Allah murka kepada mereka. Kalau sayangkan anak, jangan minta Nabi tak kenal anak kita sebagai Muslim. Kalau tuan-tuan sayang isteri, jangan nerakakan isteri kita. Kalau tuan-tuan sayangkan anak, isteri dan keluarga-keluarga kita, jangan nerakakan mereka. Gunakanlah kita, insya-Allah kita berada di sini. Tuan-tuan semua ada tuan-tuan. Sini tuan-tuan dan puan, tuan-tuan nak apa tuan-tuan? Di Pahang ni nak apa? Mak tahfiz antara yang terbaik dekat Malaysia ni, kat Pahang ni. Antara yang terbaik. Tuan-tuan nak apa tuan-tuan ni? Guru agama, tuan-tuan nak orang hafaz Quran, kalau nak ahli Quran, ni tuan-tuan tadi, ini ni, Dr. Syakir ni tuan-tuan ni.
pakar ni dalam bidang wakaf, pakar. Antara di Malaysia pakar PhD dalam wakaf ni. Orang faham, anak faham, tuan-tuan. Inilah yang kita nak gunakan. Inilah yang menjadi pendidik kepada kita dan contoh tauladan kepada kita. Dan saya haraplah tuan-tuan ni. Tuan-tuan, saya teringat satu masa dulu kan dia. Saya dapat pingat cemerlang. Selalu bila saya bertukar, minta maaf tuan-tuan, saya dapat pingat cemerlang. Pingat cemerlang tu keluar dalam news di Jabatan Perdana Menteri. Ada gambar saya. Tuan-tuan nak tahu anak saya photostat gambar tu. Tunjuk dengan cikgu dia, tuan-tuan. Anak saya masa tu terjampat, tuan-tuan. Teacher, this is my father. Saya menangis, tuan-tuan. Anak saya darjah 4 pun tahu arti appreciation. Tahu arti makna nilai hidup. Tapi kalau anak saya tunjuk kepada cikgu dia, ayah saya kena tangkap SPRM, tangan di belakang kena gari ni. Macam mana? Tuan-tuan pilihlah, insyaAllah. Sekianlah tuan-tuan dan puan, mudah-mudahan kita jumpa. Kalau ada soalan-soalan, terutama tentang wakaf. Kita punya bos wakaf ada kat sini untuk sama-sama kita. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita. Satu lagi tuan-tuan, Ramadan tinggal 22 hari. Ramadan tinggal 22 hari. Marilah kita jadikan Ramadan ini bulan, saat dan ketika. Kita jadikan inilah bulannya kita nak register. Kalau dalam bahasa agamanya, inilah bulannya aku nak bayar. Apa dia? Aku nak jadi ahli syurga. Isteri aku jadi ahli syurga. Anak aku jadi ahli syurga. Seluruh makhluk di MPB ini menjadi ahli syurga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita buka ya tu soalan-soalan beberapa soalan. Mungkin dalam 2-3 soalan yang nak bertanyakan tentang wakaf ataupun yang selain daripada wakaf, kepada yang bagi datuk lah, daripada zakat dan wakaf faham, ataupun yang daripada yang